ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang demikian pengurusi majlis, hormati ahli jawatankuasa, SPAK, yang seterusnya ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini dan untuk kita meneruskan tadabbur surah An-Nas yang merupakan satu surah yang selalu dibaca, yang kerap kita ulang-ulangkan, khususnya ketika mana kita melakukan solat fardu maupun solat sunat, kerana dia surah lazim, surah yang pendek. Nama pun surah lazim, yang kita melazimi membacanya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun melalui dua siri kuliah berkaitan dengan surah An-Nas ini, yang menjelaskan tentang manusia, di mana manusia ni merupakan suatu bahagian yang perlu untuk kita fahami diri kita. Kenapa manusia perlu faham tentang diri kita? Kerana bila kita kenal diri, kita tahu diri kita, maka kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri-siri kuliah-kuliah saya, biasanya saya akan membawa persoalan kenapa. Kenapa itu, kenapa ini? Kerana apabila kita dapat menjawab persoalan kenapa, maka kita akan dapat melaksanakan agama ini dengan kefahaman, bukan dengan ikut-ikutan. Bila kita laksanakan agama ini dengan kefahaman, maka dia akan menghilangkan perasaan ataupun menghilangkan sikap mengikut membabi buta. Kita ikut je tidak. Tapi kita faham kenapa itu, kenapa ini. Sebab bila kita faham, kita akan lebih menghayatinya. Kalau buat sesuatu tanpa faham, paksa, kan? Paksa orang walaupun kita tak. Tuan-tuan, kalau kita paksa orang tanpa memberikan alasan, ikut, maka dia mungkin berakhir dengan paksaan dan kekerasan. Tapi apabila kita dapat memberikan alasan sebab kenapa buat begini, sebabnya begini, kenapa buat begini, sebabnya begini, maka kita akan dapat memenuhi keperluan akliyah kita untuk kita memahami sesuatu itu berdasarkan kepada fakta, bukti, dalil dan penjelasan yang rasional. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kita mengenali manusia supaya kita kenal Tuhan. Kenapa? Contohnya, apabila kita berhadapan dengan seorang bos kita lah. Contohnya, kita tak ada, kalau ada tempat kerja, kita ada bos. Bila kita berhadapan dengan bos, kita tahu dan kita sedar diri kita bahawa kita ni adalah pekerja dia. Bila kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita pun panggil encik, tuan, apalagi datuk, datin, panggilan-panggilan yang menggambarkan kita menghormati seseorang itu. Tetapi apabila kita berhadapan dengan anak kita, kan, kita sedar kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, maka panggilan kita dengan mereka mungkin tidak sama. Ayah nak, kan, kita panggil dia dengan takkanlah anak kita nak panggil tuan, kan, takkan anak kita nak panggil bos, dia anak kita. Dalam masa yang sama, kita juga sebagai ibu, kita juga sebagai ayah. Dalam masa yang sama, kita juga sebagai anak. Mungkin kita ada mak, tuan-tuan mungkin masih lagi ada mak, ataupun yang mungkin masih lagi ada ayah. Masalahnya, kita panggil dia mak, kita panggil dia ayah. Kita ada kawan-kawan, kita panggil dia kadang-kadang kalau kawan-kawan ni, hang nak pergi mana? Aku nak pergi, kita beraku saja dengan kawan-kawan kita masalahnya, kan. Ataupun paling tidak saya. Kenapa beza cakap dengan bos kita panggil tuan,
sebab kita membahasakan diri kita, meletakkan diri kita sebagai orang bawahan. Sebagai anak, kita meletakkan diri kita sebagai ayah, sebagai ibu. Dengan mak ayah kita, kita letakkan posisi kita sebagai anak. Dengan kawan-kawan, kita letakkan diri sebagai setara dengan dia. Kita panggil aku je dengan dia. Hang dengan dia, kamu je masalahnya kan. Jadi, kenapa kita kenal diri? Kan? Kalau kita tak kenal diri, Tuhan pun kita panggil kamu je. Apa nama, kawan-kawan pun kita panggil kamu je. Anak pun kita panggil kamu je. Bos pun kita panggil kamu je. Jadi ini maknanya kita tak kenal diri. Tapi tuan-tuan perempuan yang dimati Allah, yang bestnya kan, kita dengan Tuhan ini kan, Tuhan yang paling maha hebat. Kita beraku je dengan Tuhan. Rasa tak? Kita beraku dengan ya Allah, ya Tuhanku. Kan, engkau telah memberikan kepada kami. Kita panggil aku engkau je dengan Tuhan. Kenapa? Kerana kita dengan Tuhan ni dekat dengan Tuhan. Tuhan sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Aku dekat dengan kamu, kata Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaikum. Kami lebih dekat daripada kamu, manusia, min hablil warid, daripada urat ni. Tuhan lebih dekat daripada dengan kita, lebih daripada urat ni. Maknanya sebab itu kita dengan Allah Ta'ala ni, kita sangat close. Kita panggil dia engkau ya Allah. Inilah bahasa kita lah. Dalam bahasa Arab dia sama je dah. A'udzubillah, aku berlindung. Dia a'udzu, dia tak adalah saya, aku, better kan. Itu. Tapi nak menggambarkan kehalusan dari sudut situ. Dalam bahasa Melayu, menggambarkan hubungan kita yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita kenal diri. Maka ulama menyebutkan bahawa siapa yang kenal diri, maka dia kenal lah Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan, tak kenal lah diri. So bahagian yang kedua daripada ilmu tauhid, daripada pembelajaran ini ialah mengenal diri. Satu kenal Tuhan, satu kenal diri. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita telah bicarakan begitu panjang lebar sebelum ini tentang ayat ini, ayat daripada 6 ayat daripada surah An-Nas ini. Pada pagi ini saya akan bincangkan tentang kejahatan, bagaimanakah syaitan dan jin menyesatkan manusia, berdasarkan beberapa ayat daripada Al-Quran untuk kita berlindung. Kita nak berlindung daripada kejahatan-kejahatan ini. Kita nak berlindung. So bila kita nak berlindung, maka kita kena tahu apa yang menjadi serangannya. Sebab kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, sebab memang kita tidak kuat berhadapan dengan cabaran-cabaran, hasutan, bisikan daripada syaitan ni. Kita tidak kuat. Dan walau bagaimanapun kita berdoa, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang istiqamah. Saya selalu sebut dalam kuliah supaya kita menjadi orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Saya bawakan di sini tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah beberapa bentuk hasutan yang mungkin datang kepada kita. Sebagaimana yang kita dah bicarakan sebelum ini, bahawa syaitan datang kepada manusia bukan dalam rupa, bukan dalam bentuk yang menakutkan manusia. Syaitan datang kepada manusia bukan dalam bentuk yang menakutkan manusia. Kenapa syaitan datang kepada manusia bukan dalam bentuk yang menakutkan manusia? Sebab kan dia nak menyesatkan manusia kan. Bila dia nak menyesatkan manusia, maka dia datang dalam tak semestinya. Kalau contohlah tuan-tuan, orang nak menipu kita kan, orang scammer datang. Bila scammer datang, kalau dia datang dalam rupa yang menakutkan, menggerunkan, kita tak nak ikut dia, kita pun lari daripada dia. Begitulah rupa, begitulah konsepnya syaitan ini. Datang kepada manusia tak semestinya dalam bentuk yang menakutkan, walaupun gambaran-gambaran dalam minda kita bila kita sebut syaitan ni rupanya hitam, legam, busuk kan. Tetapi bagi gambaran sebenar kepada syaitan ini ialah dia datang dalam bentuk-bentuk yang menyukakan kita, mengembirakan kita barangkali, menyebabkan kita rasa suka, kita rasa seronok kan.
yang contohnya bila yang boleh menyesatkan kita, contohnya supaya kita dapat gambaran ini sebagaimana yang dah saya sebut rasanya pada minggu yang lalu, datang dalam bentuk rumah masalahnya kan. Rumah. Macam mana datang dalam bentuk rumah Ustaz? Contohnya kan kita nampak rumah orang lebih cantik daripada rumah kita. Kita pun teringin nak rumah sama lebih cantik daripada dia. Dalam keadaan kita, kali kita tak mampu untuk menjadi dan mendapatkan rumah yang secantik itu. Maka kita pun menghasut suami, kita pun cakap kat suami, kita pun desak suami. Cantiknya rumah tu, bestnya rumah tu, begitu begini, begitu begini. Dan kita pun tahu dia tak adalah mampu nak sampai begitu. Kan? Datang dalam bentuk yang menyukakan kita. Kan? Menggembirakan kita, menyeronokkan mata untuk kita melihat. Maka akhirnya kan kita terpedaya dan akhirnya mungkin terpaksa berhutang dalam keadaan kita tak mampu untuk membayar hutang. OPR pula dah naik jam sekarang kan, akhirnya dia akan mengikat kita sudahnya kan. So maknanya dia datang dalam benda-benda yang menyukakan hati kita, sama ada dalam bentuk anak, dalam bentuk isteri, dalam bentuk suami, kawan-kawan, rakan-rakan, pangkat, harta, duit dan sebagainya, benda-benda yang menyukakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan mengulas ada 6 bentuk hasutan syaitan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim supaya kita dapat berjaga-jaga, mengingatkan diri saya. Kadang-kadang benda-benda bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi mengingatkan diri saya. Sebab benda ni dia datang hari-hari. Kan? Maka bila datang hari-hari, kan, maka kita pun selalu minta lindung dan kita diperingatkan bagaimanakah bentuk-bentuk yang boleh menjerumuskan kita. Yang pertama, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ayat dalam surah dalam surah Al-Mujadilah. Ayat dalam surah ini istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha, syaitan telah pun menguasai. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan telah pun menguasai mereka. Syaitan ni dia menguasai emosi. Syaitan ni dia menguasai emosi. Sebab itu disebut istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan dia masuk mempengaruhi emosi kita. Dia menyebabkan kita suka kepada sesuatu. Yang menyebabkan kita marah, kita dendam dengan seseorang. Kita dengki dengan seseorang sebab kita telah pun dikuasai minda kita. Fa'ansahum zikrallah, lalu disebabkan oleh penguasaan emosi itu, fa'ansahum, syaitan telah melupakan manusia. Fa'ansahum, maksudnya syaitan telah melupakan mereka dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudahnya ulaika hizbus syaitan, lalu mereka tergolong dalam golongan syaitan, dalam puak syaitan, dalam kumpulan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul ghalibun. Siapa yang masuk kem syaitan, puak syaitan, golongan syaitan adalah mereka yang rugi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, melupakan manusia dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh tulis dalam ruang chat, bagaimanakah cara, kan, kita sama-sama berkongsi, bagaimanakah cara syaitan yang kita rasakan boleh melupakan manusia, melupakan diri kita dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya ialah, kan, apabila pada malam hari, contoh bila kita tidur, dia akan sebut malam panjang lagi, lailun tawilun farqud, kata hadis Nabi. Dia kata bila kita tidur pada malam hari, dia kata panjang lagi, kan. Orang pun baru azan ni, ataupun baru 5:30 sempat lagi tidur. Saya pun kadang-kadang terlelap juga, tuan-tuan. Sudah pukul dah 6:30, kan. Jadi sebab apa? Sebab mungkin syaitan ni lah dia cuba menghasut kita, dia cuba melupakan kita. Tengok jam lambat lagi, dia kata.
kan, lambat lagi ni, sempat lagi tidur misalnya. Kita pun pejamlah mata, pejam mata, oh udah pukul 6.30, tak sempat nak pergi surau masalahnya kan. Begitu juga dengan apa, bila kita tidur ni, kata Nabi, hadis Nabi tentang tidur ni kan, bila kita sebut nama Allah Ta'ala kan, maka selepas waktu tidur, maka akan terungkai satu ikatan. Bila kita ambil semayang, terungkai satu ikatan. Bila kita semayang, terungkai lagi satu ikatan. Bila terungkai 3 ikatan, maka dia bangun pagi dalam keadaan yang cergas. Yang cergas. Kalau dia tak semayang subuh, maka dia akan jadi, kata Rasulullah, dia akan jadi malas, dia akan jadi akhlak yang buruk kan. Ini disebutkanlah hadis. Maknanya dia, syaitan melupakan manusia dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melupakan manusia ni bukan dengan cara dia menghilangkan ingatan. Bukan dengan cara dia menghilangkan ingatan, tapi mungkin dengan cara dia melalaikan kita. Kan? Melalaikan kita melihat contohnya Khalid melihat TikTok kan. Kali kita ada media sosial masing-masing, kita ralik dengan kitanya medsos kita, lalai kita daripada ingati Allah Subhanahu Wa Taala, lupa manusia dari ingat Allah Taala. Kita menghabiskan masa lama dengan TikTok ni, dengan IG, dengan WhatsApp dan sebagainya, layan kan, sehingga kita melupakan, melambatkan, kalau tak lupa, kita melambatkan benda yang baik kan. Fa'ansahum istahwaza, dia punya keywordsnya ialah istahwaza, maknanya dia telah pun menguasai minda kita dan dia menguasai emosi kita. Bila dapat menguasai emosi, maka kan kita mungkin akan lebuhlah mengikut ikatan ini. Yang kedua, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, menghasut dan memperdaya. Dalam ayat Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf kan, disebut la yaftinanna kumus syaitan, jangan kamu difitnah oleh syaitan. Difitnah ni maksudnya diperdayakan, dihasutkan, dicakap benda yang baik tetapi berakhir benda yang tak baik. Berakhir dengan benda yang tak baik. Benda-benda yang fitnah ni, tak semestinya benda fitnah ni tuduhan tanpa bukti. Saya selalu sebut dalam perkara ni sebab kita selalu faham macam gitu. Dan fitnah ni orang sebut tuduhan tanpa bukti. No, bukan tuduhan tanpa bukti sahaja. Perkara-perkara yang berakhir dengan tak baik. Yang akhirnya tak baik. Ataupun mula-mula dah tak baik pun memanglah tak baik. Yang berakhir dengan tak baik, mula-mula baik, akhir tak baik pun tak baik juga. Kan? Dia telah menghasut dan memperdaya kita. Antara bentuk dia menghasut dan memperdaya ialah dengan cara menangguh-nangguhkan. Dengan cara menangguh-nangguhkan. Lambat lagi, tunggu pencen lah esok. Tunggu begitulah, tunggu beginilah, menangguh-nangguhkan amal kebajikan. Hari ini kan, pada hari ini hari kedua daripada bulan Zulhijjah. Hari yang patut untuk kita ambil sepanjang 10 yang pertama pada bulan Zulhijjah ni, hari yang kita kata digalakkan sangat untuk diperbanyakkan amal ibadat kan, lebih lagi daripada jihad, kata Rasulullah, lebih lagi daripada jihad. Kenapa? Kerana ni bulan Zulhijjah, bulan yang tak ada lagi orang perang pada masa tu, maka digalakkan. Oleh kerana itu nak buat bila nak puasa 10 Zulhijjah ni. Dulu-dulu tuan-tuan perempuan kita tak diberatkan sangat, tak ada kesedaran tentang puasa hari Arafah, Zulhijjah ni tak ada diberatkan sangat. Alhamdulillah, kempen-kempen, kesedaran-kesedaran yang dibawa oleh asatizah kita yang menyebabkan banyaklah usaha-usaha nak menghidupkan hukum-hukum agama ni, kita hidupkan. Antaranya ialah 10 hari Zulhijjah. Nak puasa bila? Kan? Esok hari Khamis kan. Maknanya takkanlah nak tunggulah hari 10 Arafah hari, sebab kita digalakkan puasa pada sepanjang ni, kalau boleh adalah kita puasa. Puasa masuklah puasa pada 9 Zulhijjah kan. 9 Zulhijjah yang digalakkan berpuasa pada hari berkenaan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah kan, dia menghasut, maksudnya antaranya dia memperlambat, dia menangguh-nangguhkan ataupun memperkecilkan dosa.
berdosa tu besar, tak apalah, sikit je. Tak apalah, kita ni siapa je, kita tak apa pun. Mentakpakan, kan, mentakpakan, memperkecilkan, meremehkan soal yang berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan anak tak semayang, berkaitan dengan tak apa, dia kecil lagi, kan, berkaitan dengan perkara-perkara yang kecil-kecil ini, yang kita diremehkan, sedangkan perkara besar. Apa perkara besar? Perkara yang berkaitan dengan semayang. Apa perkara besar? Perkara yang berkaitan dengan halal haram. Nah, ini perkara-perkara yang besar. Tetapi apabila diperkecilkan, maka dia termasuk dalam memperdayakan syaitan. Syaitan memperdayakan manusia. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti mana syaitan telah mengeluarkan ibu bapa kamu daripada syurga. Maknanya kita mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang menyebabkan mereka terlucut pakaian sehingga terlihat aurat kedua-duanya, kan. Jadi syaitan dalam syurga diperdaya oleh iblis. Nabi Adam, Hawa dalam syurga diperdaya oleh iblis. Dia kata, kalau kamu nak duduk lama dalam syurga ni, kan, kata di iblis, kamu makanlah buah ni, kan. Tuhan tak bagi kamu makan sebab Tuhan tak nak bagi kamu duduk lama-lama dalam syurga ni, kan. Terperdayalah Hawa, terperdayalah Adam, makanlah, akhirnya lebuh, kan. Fitnah tu dimasukkan dengan fitnah, kan. Maksudnya benda-benda yang nampak indah, nak duduk lama dalam syurga, akhirnya tertipu, kan, terciduk. Salah kata tak. Kemudian syaitan menjanjikan kemiskinan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Baqarah, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menjanjikan kemiskinan. Syaitan menjanjikan kemiskinan. Macam mana syaitan menjanjikan kemiskinan? Menjanjikan, menakutkan kamu dengan kemiskinan. Ya'idukumul faqra. Macam mana syaitan menjanjikan kemiskinan ini? Wa ya'murukum bil fahsya, dan bagaimanakah syaitan menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, kan. Antara caranya ialah menakutkan kita dengan miskin kalau kita bersedekah derma. Esok kamu bagi banyak-banyak esok, kan. Bagi banyak-banyak esok, nanti mana ada duit, kan. Macam-macam syaitan dapat RM10 ke RM5, bagilah RM5, RM10 ke RM1, bagilah RM1, kan. Termasuklah saya kata, saya tak kata kawan, termasuklah saya, kan, bagi derma RM1. Ada RM10 dengan RM1. Kita RM1 lah, kan. Itu sikap saya lah, kan, yang perlu untuk kita berubahkan supaya kita menghilangkan ataupun dapat menewaskan segala bisikan-bisikan ini. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan juga menjanjikan kemiskinan. Macam mana syaitan menjanjikan kemiskinan? Syaitan memberikan perangkap. Memberikan perangkap. Perangkap ni macam mana? Perangkapnya akhirnya menyebabkan kita berhutang, masalahnya. Akhirnya menyebabkan kita bergaduh dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Macam mana boleh bergaduh dan perangkap ini? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita berada dalam dunia yang dipenuhi dengan media, dunia media. Sekarang ni istilah sekarang dipanggil dengan AI, Artificial Intelligence. Maknanya banyak benda sekarang ni dimudahkanlah dengan alat-alat teknologi yang terkini lah sekarang ni. Jadi bila dengan adanya media sosial ni, contohnya, kan, kita browse kita punya Facebook kita, IG kita, kan, kita tengok orang pergi makan, tengok orang pergi minum, tengok orang pergi jalan-jalan, tengok orang dapat hadiah daripada suami, tengok orang dapat anugerah situ, nampak orang naik pangkat, nampak makan yang sedap-sedap, kan. Kita pun teringin, kan, kita pun terliur, kita pun tengok bestnya, kan. Kita sedar bahawa yang masuk dalam Facebook tu, kan, benda yang kadang-kadang yang indah-indah, yang seronok-seronok lah yang dia masuk, kan. Dia dapat hadiah daripada suami dia, kan. Dapat hadiah suami. Bukanlah hari-hari hadiah. Kalau hari-hari hadiah tu tak panggil hadiah lah, kan. Yang masuk tu dia benda yang sekali-sekala dia lah masuk, kan. Contohnya kita makan nasi hari-hari, takkanlah hari-hari orang nak masuk dalam Facebook, orang apalah ni hari-hari makan nasi, tak ada benda lain ke masalah.
Tapi yang mungkin menjadi kelainan kalau makan, makan ada lauk yang sangat istimewa, makan dalam tempurung, makan dalam buluh, makan dalam daun keladi, makan dalam itu, nampak lainan sikit. Kau makan dalam apa tu? Bukanlah makan daun keladi tu hari-hari. Mungkin setahun sekali, setahun dua kali je. Tapi yang bila masuk tu, orang akan masuk benda-benda yang best, yang rare istilah sekarang kan. Yang lain daripada orang lain. Bila yang rare itu yang dapat like. Orang tu yang dapat share yang banyak. Kan orang kerja share dan like sekarang-sekarang ni kan. Jadi bila begitu kita pun tengok, cantiknya, indahnya, bestnya, seronoknya keluarga tu, seronoknya keluarga ni. Kita kadang-kadang bila benda yang ada pada orang lain tu kita dapat best, nampak seronok. Benda yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita, kita tak nampak benda yang indah. Tak nampak benda yang seronok. Benda nampak pada isteri orang lain, nampak cantik. Nampak suami orang lain, nampak best. Kan? Sedangkan isteri kita sudah sempurna bagi kita. Kan? Nak cari sempurna tu taklah sampai sempurna kan. Tapi maknanya sesuailah dengan kita. Suami nak cari sempurna tak adalah yang sempurna, adalah kelemahan. Tapi cukuplah menerimalah segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi manusia dia suka tengok pak orang lain, cantik, hebat, power, best. Tapi tengok anak sendiri, suami sendiri, isteri sendiri, sudah kan. Jadi akhirnya dia tak puas hati. Akhirnya dia meminta-minta. Akhirnya dia nak kejar seperti mana yang orang ada. Sudah-sudahnya apa? Bila dia berhutang, bila dia bergaduh, kan akhirnya menyusahkan. Akhirnya boleh membawa kepada muflis. Akhirnya membawa kepada zina. Akhirnya membawa kepada apa kedana. Kan ini yang disebutkan syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran dan kemiskinan. Bukan maksud tu syaitan suruh jadi miskin. Tapi salah satu daripada bentuk yang kita faham bagaimana syaitan menjanjikan kemiskinan adalah menjanjikan keindahan, tetapi keindahan yang dijanjikan itu keindahan yang palsu. Keindahan yang palsu. Yang berakhir apabila kita mengejar kepalsuan itu, yang akhir menyebabkan kita menjadi miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Sebenarnya dia menyuruhkan kita buat perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang terlintas tak dalam fikiran-fikiran kita kan. Terlintas tak dalam fikiran-fikiran kita, tuan-tuan. Kamu cuba kamu tikam dia, cuba kamu bunuh dia, cuba kamu fitnah dia, cuba kamu tolak dia, cuba kamu begitu. Dia melintas dalam fikiran kita. Cuba kamu kan. Bila kita tempat-tempat, bila kita berada lah mana-mana tempat pun, bila ada benda-benda peluang-peluang yang tak baik, syaitan dia akan melintas kita, terlintas. Ini yang disebut bisikan-bisikan ini. Kan, dia lintas ke dalam fikiran kita. Kan, duduk dekat kita nampak budak-budak duduk dekat dekat tepi tempat tinggi kan, mereka duduk nak tengok benda kat bawah. Syaitan kata dia lintas dalam bilang itu, cuba kamu tolak seorang kan. Dia adalah kadang-kadang dia melintas-lintas dalam fikiran kita lah yang mengawal. Sebab itu Nabi ada sebutkan dalam di hujung slide ni, saya letakkan satu ayat Quran. Bila kita kuat, dia jadi lemah. Bila kita lemah, dia jadi kuat. Itu prinsip, nanti saya ulaskan kat belakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjanjikan keampunan ialah Allah Ta'ala. Yang menjanjikan kelebihan ialah Allah Ta'ala. Saya tak boleh punya terjemahan kat sini kan ni. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Allah yang menjanjikan kepada kamu keampunan daripadanya. Wa fadla, dan kelebihan. Allah Ta'ala tak kata kaya. Allah Ta'ala menjanjikan kelebihan. Dapat pahala, dapat kelebihan itu, dapat kelebihan itu. Allah Ta'ala tak sebut dapat kaya. Sebab kaya ni subjektif sifatnya. Kaya ni subjektif sifatnya. Orang selalu faham, sikit lagi tuan-tuan, orang selalu faham bila kaya ni orang selalu faham dia orang perlu kepada dia. Dia selalu faham. Bila dia kaya, rasa orang perlu kepada dia. Sebenarnya kan, bila kita kaya, kita yang lebih banyak perlu kepada orang. Ini kita nak ubah konsep ni. Konsep ni kita kena faham. Khususnya orang yang kaya, orang yang banyak ilmu. Yang banyak ilmu kan,
dia perlu kepada orang lain untuk dia melestarikan, untuk dia meluaskan ilmunya. Kan? Kalau tak ada orang, apa nak diniharkan? Kan? Duduk seorang-seorang dalam gua, dalam hutan seorang-seorang. Boleh untuk diri sendirinya, tapi untuk dimanfaatkan ilmunya, mestilah ada orang lain untuk dikembangkan. Mestilah ada material lain ataupun suasana lain untuk dikembangkan ilmu. Tapi kalau orang kaya misalnya, nak kaya, dia ada kilang, dia ada ladang, dia ada apa lagi, dia ada bisnesnya, dia rumah besarnya, dia ada banyak pangsapuri, kan, banyak dia punya rumah-rumah sewa. Dia perlu kepada orang nak sewa, dia perlu kepada pekerja, dia perlu kepada pembantu, dia perlu kepada pegawai, dia perlu kepada tukang masak, driver dan sebagainya. Mana boleh dia buat semua, kan? Dia perlu kepada orang. Jadi bila dia perlu kepada orang, bererti sebenarnya dia kaya, dia perlu kepada orang. Dan selain daripada dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu kepada orang ni. Jadi supaya kita sedar, kita kaya macam mana pun kita perlu kepada orang. Bukan orang perlu kepada kita. Yelah, orang perlu kepada kita, itu tak kisahlah, tak apalah, alhamdulillah lah. Tapi kita juga kena sedar bahawa kita perlu kepada orang-orang ni. Betapa banyak syarikat-syarikat tutup pada musim COVID, tutup. Kenapa tutup? Sebab tak ada pekerja, sebab tak ada orang beli, sebab bisnes tak jalan, maka expenses ni banyak sangat, maka akhirnya tutup. Dia punya kilang, dia punya syarikat, dia punya bisnes ni habis, tak jalan. Sebab apa? Sebab kan orang tak ada sedar bahawa kita perlu kepada orang lain, dan orang lain pun mungkin perlu kepada kita. Tapi sedarlah, lagi kaya kita, lagi hebat kita, lagi kita perlu kepada orang lain. Kita menjadi sultan masalahnya, kan. Sultan, kalau sultan tak ada orang, apa nak disultankan? Kan, bab kata Piramli, sultan di Pasir Penengung, kan, Pasir Penengung, dua orang tu bersanding di atas dalam dekat pasir Penengung tu, kan, dua orang bersanding. Dah tak ada orang pada padang pasir, apa nak diniharkan, kan? Maknanya gitulah, supaya disedari tentang perkara ini. 4, mencetuskan permusuhan dalam surah Al-Maidah. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah wal antum muntahun. Kata Tuhan, sesungguhnya syaitan suka, yuridu, syaitan mahu, yuqi'a bainakumul ada, syaitan suka untuk kamu, syaitan suka supaya kamu dapat mencetuskan, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Syaitan suka perkara ni. Bila kita bermusuh, bila kita berbenci, syaitan suka. Sebab arak dan judi. Jadi taklah terhad kepada arak dan judi sahaja, tapi pada benda-benda yang lain. Kalau minum arak, memanglah dia akan bawa kepada gaduh, kepada bermusuh, minum arak. Sebab akal sudah miring. Wal maisir, judi. Tapi kita ambil syahid kita kat sini ialah fokus kita kat sini lah, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, suka menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Adawah ni permusuhan, baghdha ni kebencian. Jadi kadang-kadang saya tak tahulah tuan-tuan perempuan, orang yang yang bergaduh, yang katanya dia ada buatan orang itu, buatan orang ni, kan, dia ni pergi ke bomoh ke tidak, kan? Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Kadang-kadang syaitan yang mencetuskan perkara tak baik kepada kawan ini, kepada jiran dia, kepada rakan dia. Syaitan buat sesuatu yang menyakitkan, lalu dia pergi dekat orang yang dia pergi kat bomoh, dia kata, bomoh tu kata ini buatan orang tu, buatan orang ini. Orang tu tak buat pun. Tapi syaitan ni lah dia beritahu yang buat tu orang tu. Kan, aku nampak dia tu begitu begini, kan. Sebab itu kalaulah yang menggunakan cara Islam dalam mengendalikan ilmu urusan-urusan yang berkaitan dengan mistik ini, berkaitan dengan buatan orang dan sebagainya, kita tidak menuduh sesiapa.
Tak perlu berusia apa. Sebab memang benda ni kadang-kadang memang berlaku. Bila berlaku sakit, kan, contohnya dua kedai bersebelahan contohnya, kan. Jadi yang syaitan nak menjadikan mereka ni bergaduh, bagi kawan sebelah ni sakit, kan, sebelah ni sakit. Jadi bila kawan ni sakit, pasal apa kedai aku tak masuk orang, orang sebelah ni kot yang begitu begini, kan. Syaitan juga yang buat. Kadang-kadang orang tu tak buat apa-apa pun, tapi kan, dia dituduh untuk buat ini semua perangai dan juga apa nama ni, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan supaya manusia bergaduh. Ini tujuan dia, memang disebut innama yuridu syaitan. Sebenarnya syaitan mahu supaya dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama kita orang Islam. Antara sebab minum arak, antara sebab judi dan juga sebab-sebab yang lain lah, punca-punca yang lain, kan. Puncanya disebabkan tanah, punca disebabkan kucing. Ada tak orang bergaduh sebab kucing, tuan-tuan? Kan? Dekat taman-taman orang bela kucing, bergaduh tak sebab kucing? Bergaduh sebab kucing, sebab dia bela sampai 4-5 ekor kucing, dia biar kucing pula satu hal. Siapa ada bela kucing kat sini? Kan? Kucing pula satu hal. Yang dia berak tempat rumah orang lain. Rumah tuan dia tak berak kat rumah tuan dia. Dia berak kat rumah orang lain, melengit lah kawan tu. Kan, marah. Yalah, mana tak marah, saya pun ada kena juga, tuan-tuan. Keluar daripada rumah kencing depan pintu nak pergi subuh ni. Ya Allah. Apa nama ini lain macam bau, tengok-tengok kaki dah bau, kan. Angin dah juga marahlah kita, kan. Tapi yalah, maknanya dia itulah kadang-kadang menjadi sumber bergaduh, kan, di antara jiran-jiran sebab parking, sebab tanaman, sebab bunga kawan tu, sebab pokok kawan ni, kan bergaduh benda-benda yang begitu. Bukanlah mesti bergaduh benda yang besar-besar, kan, bergaduh benda yang kecil-kecil, bergaduh di kalangan adik-beradik, kan, bergaduh di kalangan jiran tetangga sebab benda-benda yang seperti inilah. Wa yasuddakum an zikrillah, dan memalingkan kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, melalaikan kita dengan macam-macam bentuk lah, kan. Wa anis solah, dan daripada mengerjakan kita sembahyang. Yang kelima, mengugut dan memberikan ancaman. Innama zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan ini dia menakut-nakutkan, syaitan ini, zalikum syaitan yukhawwif, bertujuan menakut-nakutkan kamu, menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya. Yukhawwifu awliya, fala takhafuhum wa khafun, maka jangan takut kepada mereka, takutkan aku, kata Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin. Jadi panggil syaitan ni, dia mengugut. Kalau kamu derma, kalau kamu ikut, kalau kamu tegur, kalau kamu cakap, habislah kamu, kena pindahlah kamu, kena buang kerjalah kamu, orang tak sukalah kat kamu akan jadi begitu, kamu akan jadi begini, kan. Memanglah ada, kita kata benda yang nak cakap, bukan semua benda kita cakap. Benda nak tegur, bukan semua benda kita tegur, ada prosesnya, ada hikmahnya. Tetapi memang syaitan membesar-besarkan perkara. Nanti kalau kamu cakap kerang, habislah, kan. Kitalah yang menimbangkan sesuai ke tidak. Tapi kalau ikutkan syaitan, dia mengugut kita, dia menakut-nakutkan kita daripada benda-benda baik, daripada benda-benda yang ma'ruf, kan, supaya kita tak buat. Menakutkan kita, kalau kamu derma banyak, habislah duit kamu. Kalau kamu buat begini kerang, nanti kamu tak ada siapa yang nak ikut kamu. Kalau kamu begini, tak ada siapa nak sokong kamu. Kalau kamu buat begini, sedangkan benda yang dibuat tu perintah agama. Sekarang benda yang dibuat ni adalah perintah Islam, kan. Jadi perkara ini yang perlu untuk kita kuatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh lah, bagaimana pada tahun 1991, kan, dulu, ketika mana mula wujudnya Bank Islam pada masa itu. Bank Islam wujud pada tahun 1984. 87 kan, barulah diwujudkan perbankan Islam, baru wujudkan Bank Islam, kan, dengan Akta pada tahun 1984-87. Kemudian pada tahun 1990
Bila Tuanku Ni Aziz pada masa tu dia kata kerajaan negeri Kelantan akan menggunakan semua transaksi dengan bank Islam. Sebab kita orang Islam, kita nak gunakan transaksi kepada bank Islam. Semua pegawai-pegawai, semua urusan duit kerajaan, semua kena menggunakan bank Islam. Wow. Bank lain semua jadi masalah. Jumpa Tok Bu. Kenapa nak guna kenapa tak nak guna kami ni, apa masalah, apa nasib kami, begitulah mereka jumpa. Tok Guru kata kita orang Islam, kita nak gunakan bank Islam, dan kalau tuan-tuan nak guna ni, buatlah cara Islam. Islam kan. Jadi di atas semangat yang ditunjukkan oleh Tok Guru, dan semua akhirnya bank Islam pada masa tu buat window Islamik. Window Islamik. Maknanya adalah mulalah counter Islam salahnya kan. Bank Nasional masa tu, Bank Bumi Putra pada masa tu kan ada dinamakan dengan tahun 1992 sistem perbankan tanpa faedah kan. Memberi ancaman ni maksudnya kan orang marah orang, tapi disebabkan semangat yang kuat, disebabkan oleh dia punya rasa sayang kepada agama, benda ni perlu diketengahkan kan. Syaitan memang menghasut, tak payahlah nanti orang tak suka, tapi ini perlu kepada kekuatan dalaman untuk kita berhadapan. Dan insyaAllah fala takhafuhum, kata Allah Ta'ala, jangan kamu takutkan semua bisikan-bisikan ini. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang beriman. Tentu syaitan melalaikan dan melupakan. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Jika engkau dilupakan oleh syaitan, syaitan melupakan kita, fala taq'ud, maka janganlah engkau duduk bersama dengan mereka. Kalau kita duduk dengan satu kumpulan itu yang menyebabkan kita lupa kepada Tuhan, kita duduk dalam grup tu melalaikan je. Kalau kita duduk dalam bersama-sama dengan kita mungkin ada friend Facebook kita, friends Facebook kita ni tak membantu untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ada tak tuan-tuan? Dalam Facebook kita ada friend-friend kita. Kita kadang buka lah Facebook kita, IG kita. Yang friend-friend kita, kawan-kawan kita yang tak apa-apa ni kan. Yang tak apa-apa ni. Yang perangai yang tak begitu cantik lah bagi kita dari sudut akhlaknya kan. Dari amalan-amalannya, dari sudut amalan agamanya. Fala taq'ud, maka janganlah duduk bersama dengan mereka. Dan istilah sekarang ni, kita mungkin hidekan mereka daripada masuk dalam wall kita. Mungkin dia kawan baik kita, tapi kita taklah unfriend masalahnya kan. Kita hide supaya tak masuk dalam wall kita. Sebab bila ada benda-benda ni, dia merupakan hasutan, dia merupakan melalaikan, dia melaraukan kita. Fala taq'ud, maka janganlah kau duduk bersama dengan mereka ma'al qaumil zalimin, bersama dengan orang yang zalim. Tapi taklah mereka sampai keterlaluan, tapi maknanya kalau benda tu tak membantu untuk mengukuhkan agama kita, tak payahlah bersama-sama dengan mereka, ataupun tak payahlah untuk kita ikuti perkembangan mereka. Jadi banyak lagi benda yang boleh, yang baik yang kita boleh ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di hujung kuliah ni saya ingin menyebutkan satu ayat Quran daripada surah apa ni? Saya tak ingat surah apa. Ada ayat nombor, tapi surah ni surah apa saya ambil semalam. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka bila engkau membaca Al-Quran, hendaklah memohon perlindungan dengan Allah dari hasutan syaitan. Sesungguhnya kan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Ayat ni kita kena ingat. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menguasai orang yang beriman. Laisa lahu sultanan. Kalau tengok terjemahannya kan, laisa lahu, tidak boleh bagi syaitan, sultanan, menguasai, alal ladzina amanu, ke atas orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga dalam surah An-Nahl, dia tidak boleh menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhan. Wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya syaitan boleh mempengaruhi orang yang menjadi teman rapat kepadanya, orang yang mengagungkannya, orang yang memuliakan kerja-kerja jahat ni.
walladzina hum bihi musyrikun, dan orang yang syirik. Ini perangai syaitan lah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan ada pernah dengar tak orang yang kadang-kadang pergi kepada perubatan-perubatan yang menggunakan jin-jin syaitan ni kan. Oh, dia jadi kadang-kadang. Contohnya berubat menggunakan menggunakan alam jin, alam syaitan ni lah kan. Menghindarkan daripada penyakit. Orang yang sakit tu, ada seorang orang kampung saya dulu sakit sebab sleep disc. Dia punya tak boleh nak berjalan sebab tulang belakang dia tu telah menindih saraf kan. Dia tak pergi operate lagi kan, duduk sakit apa semua, tak nak bangun. Kawan-kawan dia bawa pergi jumpa bomoh mana tahu, yang dekat Kedah kan. Bomoh tu boleh dengan bantuan jin syaitan ni lah, boleh bangun. Dia suruh bangunlah dia, boleh bangun. Dia pun heran, boleh bangun. 3 hari balik, lepas tu boleh bangun, lepas tu sakit balik. Sakit balik. Kemudian sudahnya pergi hospital, operate, alhamdulillah, lepas tu bolehlah jalan. Tapi nak ceritanya, bila kita mengagungkan mereka-mereka ni, mereka menguji, bila kita mengagungkan mereka, mengangkat mereka, dan sebahagian daripada perubatan dengan mereka ni kadang boleh jadi. Kan? Boleh jadi sebab inilah Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni kan. Boleh jadi sembuh, boleh jadi sihat. Tapi cara yang digunakan itu, akhirnya kita bergantung kepada mereka. Kita bergantung kepada alam jin, bergantung kepada ni, sudah-sudahnya kita melarang dan memperbesarkan mereka. Innama sultanu alal ladzina tawallawna. Dia boleh menguasai orang yang mengagungkan dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang yang syirik. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, pada bulan puasa kita banyak buat baik, maka syaitan jadi lemah. Bila kita banyak buat jahat, syaitan jadi bermaharaja lela dalam diri kita. Pada musim kita kawan, sebab tu kita kena berkawan dengan orang baik, duduk mengaji dalam spark ni, ngaji Quran, begitu kita derma sedekah, kita cari rakan-rakan yang baik, cari circle-circle yang baik, sebab circle-circle inilah yang mampu dan boleh nak kata nak kawal tu tak, tapi boleh saling mengingatkan antara satu sama lain ya. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita daripada segala tipu daya syaitan, dan banyak lagi yang mungkin berlaku dalam diri kita, pelbagai cara, pelbagai keadaan, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Kalau ada apa-apa yang boleh untuk nak dikongsikan, yang nak diperkatakan, boleh boleh kita tulis ataupun nak cakap supaya saya boleh boleh memberikan maklum balas. Okey, ni ada daripada Puan Rosni. Puan Rosni. Dia kata, apakah hukum kalau kita makan walaupun hanya sekeping kuih dalam ruang solat? Sebelum kita baca Al-Quran, kita nak menegur sahabat kita. Okey. Saya baca makan sekeping kuih dalam ruang solat. Makan Quran makan dalam ruang solat, sembahyang Al-Quran. Okey, dia tidaklah salah makan dalam masjid. Makan dalam masjid ni tidaklah salah makan dalam masjid. Kerana masjid ini ialah memanglah di tempat sembahyang, tapi taklah sampai tak boleh langsung boleh dianggap macam salah makan dalam masjid. Tapi kalau makan dalam masjid tu banyak kan, sampai banyak sangatlah kan, mungkin perkara tu tak sesuai lah kot, tak sesuai. Tapi kalau sekadar makan kuih 1-2 kan, dan tak menghilangkan adab dalam masjid tu, bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau mungkin tak sesuai majlis tu, saya pun tak tahu macam mana keadaannya lah, keadaannya. Sebelum kita baca Quran, dia kata tadi, pada prinsipnya, pada asasnya kan, makan
dalam masjid tidaklah salah. Yang salah yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan adab dalam masjid ini tidak boleh berjual beli. Itu disebutkan. Tidak boleh mencari-cari barang hilang. Itu tak boleh. Makan taklah disebutkan. Tidur taklah disebutkan. Tapi kalaulah perbuatan makan itu, perbuatan tidur itu, perbuatan sembang-sembang itu, tak semesti makan, sembang-sembang cakap, yang boleh mengganggu masjid, yang boleh riuh rendah jadi masjid, itu yang mungkin menjadi masalah. Menjadi masalah. Okey, poros ni ya. Sebab hasutan syaitan yang kedua. Syaitan yang kedua. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 27. Surah Al-A'raf ayat ke-20, 27. Okey, surah Al-A'raf ni Puan Hanum surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Yang ketiga kan surah apa? Surah apa nama ni? Surah Al-Baqarah 268. Surah Al-Baqarah 268. Okey. Kat sini ada Pendang Lidah nak tanya ke? Ada angkat tangan? Oh ya, nak tanya itulah tadi yang ketiga. Al-Baqarah berapa? Dua berapa? 268. Oh, 268 ya. Terima kasih. Maaf Ustaz, nak tanya yang pertama tadi surah apa? Yang pertama surah Mujadalah 16. Surah yang juzuk yang ke-28. Ayat berapa Ustaz? Surah Ayat tadi. Ayat yang ke-19. Terima kasih Ustaz. Mujadalah ayat yang ke-19. Okeylah, lain soalan ada yang nak bertanya? Silakan. Ustaz, minta maaf. Surah Al-A'raf tadi surah ayat yang ke-19. Surah Al-A'raf 27. 27. Okey, terima kasih Ustaz. Puan Asnani angkat tangan. Silakan. Terima kasih Ustazah. Gini Ustaz, kita kan kadang-kadang tu ialah bila kerja pergi makan kedai makan tu pengendali ni kadang-kadang ni budak-budak muda Ustaz kan. Kadang-kadang tengok ni bila dia masak tu gitu. Dengan kebersihannya kadang-kadang tu. Lepas tu tak tahulah dengan baca-baca tu bismillah ke tak tahulah kan. Jadi apakah kesan Ustaz dia kalau kita selalulah makan gini kadang-kadang gitulah. Tapi sekarang ni saya bila dah tengok kedai tu macam tu pelik tu saya tak masuk dah. Apalagi kalau ada kedai tu dia pakai macam pakai penangkal kan, ada yang kata dia pakai benda-benda lain masak ni semua orang pergi pelari. Macam mana Ustaz? Okey, bab makan kat kedai ni ialah kalau dulu-dulu orang tak berapa makan kat kedai. Sekarang ni trend orang makan kat kedai disebabkan oleh trend satu dan juga disebabkan oleh orang bekerja ni. Macam mana terpaksalah makan kat kedai kan. Okey, jadi kita ni walau macam mana pun kita memilihlah tempat-tempat yang kita rasa selesa, bukan disebabkan dari sudut makanan situ sedap situ, kita juga perhatikan orang yang penyedia kepada makanan itu kan. Kita tengok orang, hati kita rasa macam mana. Saya selalu pergi kedai tengok bukan tak sedap juga nampak kan, tapi rasa macam tak kena kan. Tapi bila kita dah pergi ke tempat tu kan, sebab tu orang kata kalau nak pergi tandas, pergi restoran, pergi tandas, tak payahlah pergi tandas, lepas makan baru pergi tandas. Sebab kalau pergi tandas, sebab tu sebelum kita sampai makan dekat meja kita, takut tak lalu makan kan, orang sebut begitulah. Tapi walau macam mana pun kita ni dari sudut hukum fiqahnya, dia ada dua lapis tuan, satu hukum fiqah, satu hukum tasawuf. Hukum fiqah ni kita melihat pada zahirnya, hukum fiqah. Dan pada zahirnya dia orang Islam, dia tu okeylah, kita makanlah kan. Sama ada dia masak tu begitu begini, yang penting dia benda tu disembelih kan, halal. Dia masak tu macam mana, tambah tu tambah ni, tu adalah
teknik dia masak lah kan. Yang penting tak ada arak, yang penting benda tu halal. Halal. Kita bergantung pada zahir dan kita tidaklah dituntut untuk nak menyelidiki dengan lebih lanjut. Kita pergi tengok dapur dia, kita tengok mulut dia baca ke tidak, kita tak dituntut untuk sedemikian. Itu level fiqh. Yang kedua, level untuk kita memperhalusi agama kita kan. Untuk agama kita. Bila kita tengok kedai tu begitu begini, dia pakai seluar pendek misalnya, dia pun nampak penampilannya nampak macam jauh lah daripada patuh syariah kan. Kita selagi mana dia orang Islam halal, boleh. Tapi dari sudut kita, biarlah penilaian tu daripada kita sendiri. Maksud saya ialah kita nampak orang tu dia baca Fatihah kita, dia baca kita tak nak diri kita seorang. Jangan kita mempengaruhi orang lain, kedai tu tak bagus dah. Sebab benda tu benda yang terlalu halus. Halus maksud saya tak menyalahi syariat kan. Dari sudut dia pakai seluar pendek tu contohnya, itu ataupun dia tak menutup aurat, itu masalah peribadi dia kan. Makanan kita tu halal. Ini level fiqh. Level untuk tasawuf dia perlukan kepada penyediaan, orang tu perlu bersih, orang tu perlu pribadi mulia, lagilah bagus. Tapi kalaulah kita jumpa kedai contohnya lah, dengan tak menutup auratnya, dengan begitu begininya, kita kata aku tak nak pergi dah ni kedai ni, makan esok jadi apa semua. Kita tak boleh menyebarkan perkara berkenaan kepada orang lain. Sebab itu tak menyangkut tentang makanan. Makanan tu halal. Penyedia tu orang bukan Islam. Salahnya pun, orang bukan Islam, dia menyediakan makanan untuk kita. Kan, makan halal kita boleh makan. Walaupun dia orang bukan Islam, asalkan benda tu halal. Tapi ini level fiqh. Level untuk kita tasawuf yang lebih halus lagi, maka kita gunakan untuk panduan peribadi kita sahaja. Yang kita menyebarkan kepada orang lain sebab dia akan mengganggu dan membawa kepada masalah kepada orang lain. Amalan peribadi untuk kita kan, untuk kita, dan kita tak menyebarkan orang lain. Disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya kan, amalan-amalan yang baik yang dianggap tak baik oleh orang-orang yang baik-baik ni, kadang-kadang benda tu boleh untuk orang awam. Amalan yang dianggap tak baik, makruh oleh orang-orang yang baik-baik ni, kadang-kadang untuk orang awam ni benda tu boleh je kan, tak ada masalah. Sebab kita tak mahu bila kita impose satu pandangan terhadap benda yang begini yang akan menyebabkan orang lain jadi masalah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Okey. Seterusnya ada lagi soalan yang lain-lain? Nampaknya setakat itu saja soalan itu. Akhir Ustaz ya. Okey, sama. Alhamdulillah, jazakallah khairan al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Nas ini, dan mengenai hasutan syaitan dengan cara melupakan manusia dan ingat Allah, dan dari ajaran dan amaran Allah SWT. Dan amalan saat ini juga banyak memberi manfaat bagi kita, iaitu rajin-rajinlah kita dengan mengamalkan baca ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan dengan Allah SWT. Dan apa yang penting, kesungguhan kita meningkatkan amal ibadah demi mendapatkan keredaan Allah SWT, dan semoga sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat bagi kita semua bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi melempahkan masa bersama-sama dan teruskan istiqamah dalam majlis ilmu ini. Dan insyaAllah semoga di lain kesempatan kita bersama-sama lagi. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.